Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semuanya diharap bersihat sejahtera dan dapat meluangkan masa sedikit tahu dan kaji untuk menjaga apa yang penting dan apa yang tidak penting di dalam media dan untuk digunakan dalam kehidupan harian. Allahu Akbar. Nabi kita sudah berpesan kepada kita, sekiranya kita memberikan sesuatu urusan itu kepada orang yang bukan ahli dalam bidang berkenaan, bukan ahli, dia katakan ahli apa-apa, bukan. Ahli itu maksudnya pakar yang sebenar-benarnya pakar di dalam bidang berkenaan. Itu yang kita perlu fikir dan kaji betul-betul. Maka hubung perkataan maka lah situ. Tak apa. Akan binasalah kaum itu ataupun puak itu ataupun kumpulan itu ataupun grup itu. Ataupun negeri itu ataupun negara itu. Oleh itu tuan-tuan semua, di sini perlulah saya tegaskan apa yang dibincang-bincangkan sangat, dinyatakan sangat, dimaklum-maklumkan sangat di dalam media, sehingga kan mengejar pendengaran orang-orang yang berada dalam media supaya mendengar perkataan dan ucapan-ucapan yang diberikan seolah-olah ia adalah satu perkataan yang penting sangat, sehingga kan lebih penting daripada isu-isu yang memang dalam keadaan bahaya, seumpama muncung senapang, senjata tajam sedang berada berdekatan dengan tubuh, diacukan oleh musuh-musuh negara. Jadi apa yang cakap-cakap banyak. Pakarkah mereka itu di dalam bidang-bidang yang sedang berlaku sekarang ini? Kalau nak membahaskan kata saya tak tahu, itu kira logik lah. Tapi janganlah kau mengaku kita ini tahu, sekiranya kita bukan ahli. Maksudnya kita bukan pakar. Kita tak mengaji pun dalam bidang itu dengan sepenuhnya, meneliti dan mengkaji. Contohnya dalam bidang kimia. Kalau kita ni belajar dari dalam sains, fizik, dia ada fizik, kimia dan biologi, kejayat lah, biologi. Dan daripada situ akan bercambah kepada kejuruteraan, yang seterusnya jadi acuan kepada kejuruteraan jentera, elektrikal, bahagian kaji macam-macam lah, tekstil, sains, semua tu. Tapi apabila basic tu sudah ada dalam kimia, fizik dan kejayat daripada tingkatan 5 itu, maka naik ke peringkat tingkatan 6
ataupun di sains di universiti, akan muncullah kimia yang berbagai-bagai jelmaan dia, dan fizik berbagai-bagai jelmaan dia, dan kaji hayat ataupun biologi dengan berbagai-bagai jelmaan. Jadi kita kaji setiap satu itu, bermakna kita boleh rasakan apa dia maksud tindak balas yang dihasilkan daripada setiap mata pelajaran. 3 mata pelajaran itu, fizik, kimia, kaji hayat. Jadi kita tengok kelebihan dan apa dia kegunaan tugas-tugas dia. Jadi kalaulah kata dalam kimia, terus sampai ke kita jadi orang master dalam kimia. Ada kawan saya, dia kena penyakit kanser barah otak masa di universiti dulu. Makna dia dah ambil master dah, tapi meninggal dunia semasa saya di tahun 1 dulu, bidang sains. Jadi keadaan lah itulah menunjukkan berapa maknanya pelik kejadian. Dia orang Melayu, jarang-jarang orang yang berjaya dalam bidang kimia di Universiti Melaya masa tu. Tak ada sangat, tak ramai. Dan sekarang ini pun di universiti lain pun ada bahagian kimia. Tetapi kenapa tidak digunakan sepenuhnya? Hanya beberapa orang saja yang kira melibatkan diri di dalam urusan-urusan dengan keadaan semasa kini. Adakah ia merupakan rasuah? Tidak rasuah? Pelik kan? Keputusan-keputusan yang dibuat tidak ada kajian-kajian. Bermakna ia adalah belum cukup lagi untuk negara kita buat satu-satu keputusan berkenaan dengan kimia dan kanser ke, jantung ke, apa ke. Kalau kita pandai dalam bahagian elektronik, itu bidang kejuruteraan. Sains asasnya ada 3 tu, dinaik kepada kejuruteraan elektrik, elektronik, jentera dan berbagai lagi. Jadi jadikanlah kejuruteraan komputer atau enjin kejuruteraan tu sebagai panduan untuk bidang yang yang boleh digunakan untuk itu. Tapi jangan campur-campur dalam menjadikan kita seorang yang membuat keputusan di dalam bidang lain. Katakan dalam bidang kimia, kerana dia memerlukan pakar yang betul-betul pakar. Kerana kita tahu pakar yang ada di barat ramai sangat pakar yang memang dia punya fakta-fakta memang jelas lah. mRNA dengan tindak balasnya gini. Jadi dia tengok dalam mikroskop sampai ke 400 kali ganda berbandingkan dengan mikroskop yang ada di negara kita ni. Tak tahulah macam mana, dan kajian tak tahu apa. Daripada zaman dulu sampai kini tidak nampak satu-satu pun slide yang dipamerkan di kaca TV. Wah, itulah dia pakar-pakar sains kita menunjukkan kehebatan dia dengan jelasnya mengandungi sekian. Ini baru satu perkara baru ni tentang mikroskop itu saja. Belum lagi perkara lain.
yang boleh ditetapkan oleh para pakar-pakar yang ada. Semuanya bersembunyi, takutlah tu. Masya Allah. Oleh itu, sebelum rakyat ditakutkan dengan takut, amat baiklah para ahli-ahli sastra dalam parlimen tu yang pandai bercakap apa itu, undur balik kepada pangkal jalan, menjadi Akta 342 itu tidaklah dipindah. Daripada 24 orang yang pandai-pandai je nak buat berkuasanya di mereka di dalam ke atas rakyat seramai 33 juta ni, macam dengan kisah pandemik dululah, bergelimpangan mati mengejut, dan yang ada yang ditidur-tidurkan tu macam nyanyi-nyanyian pula, ditidur lah kau masuk. Dahsyat. Masya Allah. Itulah saya ingat dengan suara saya yang tidak seberapa ini menjadi satu gelombang yang boleh menyedarkan dan menginsafkan semua rakyat Malaysia yang belum lagi, maknanya, tenang hati mereka untuk berdetox. Kan tak faham apa itu detox. Detox itu yang banyak dilakukan oleh dia ada testimoni yang banyak bertahun-tahun dah kan, oleh pakar-pakar yang ada, Profesor Dr. Rosni, Profesor Mustafa Ali, Profesor itu Dr. Fauzi, dan yang PATV dan PPIM tu lah. Yang Profesor Dr. Mustafa Ali pun hebat. Dia di WHO sebagai panel yang menentukan kegunaan vaksin itu dan racun boleh pakai atau tidak boleh pakai. Berbelas tahun dia orang di sana. Jadi macam Profesor Dr. Rosni pula, kajian dah 25 tahun, 23 tahun lah dalam bidang nanoteknologi vaksin. Macam itu. Zarah-zarah tindak balas antara racun dengan yang ada dalam vaksin, dengan dengan darah dan sebagainya. Sekiranya dengar suara saya ini samalah dengan dengan mendengar radio. Ia adalah satu gelombang frekuensi. Ada graf dia. Kalau tengok dalam rakaman ini ada graf ya. Dia bergerak dari kanan ke kiri. Dia naik turun graf dia, frekuensi, gelombang. Samalah dengan 5G yang di tiang sana tu. Tapi dia tidak ada bunyi macam dengan suara ni. Tapi perkara adalah sama. Radiasi yang dipancarkan. Masuklah radiasi itu ke dalam telinga manusia ataupun mata manusia di dalam ruang ruang yang boleh bertindak balas oleh gelombang tersebut. Bergetarlah dia dan disalurkan kepada deria-deria yang sesuai berkenaan dengannya di dalam otak.
Jadi itulah yang kita katakan getaran dalam otak itu disebabkan oleh, dan dalam darah pun oleh radiasi, oleh 5G dan sebagainya. Macam gelombang radio ni lah. Dia gelombang radio kalau kita dengar kuat, gedung tu bergetar lah. Jadi kalau sikit gelombang yang 5G itu kalau kuat, dia kalau banyak, dia akan, kalau kena pada rambut banyak lama-lama, rambut pun boleh gugur. Mungkinlah begitulah agaknya. Dan apatah lagi dengan saraf-saraf ni, boleh jadi kurs saraf kurang sihat. Paksalah detox. Jangan anggap makan telur masak separuh saja yang boleh sembuh. Tak ada. Silap-silap jadi darah beku kerana dia bertindak ke atas logam grafin oksida yang dimasukkan ke dalam darah melalui vaksin tu. Aduh, sebut lagi tak mau sebut perkataan tu lah. Melalui bahan kimia lah. Bahan kimia. Jadi kalau makanan-makanan pun, kalau dia orang cucuk macam dalam lembu pun, jadi masuk dalam susu lembu. Jadi nak import makanan daripada luar masuk makan lagi. Jadi kita ni bodoh duk minum susu yang daripada import sana, dia masukkan grafin ke, dia masukkan apa ke, bawa masuk Malaysia, tanah Melayu ni. Jadi orang-orang mereka kata tidak perlu tembak, tidak perlu guna senjata lain, pakai vaksin je lah untuk rosakkan wali-wali Allah, rosakkan penuntut-penuntut ilmu, kebatinan, kehebatan ahli-ahli silat, pendekar. Bukan pendekar bujang lapuk. Itu lain cerita itu. Sampaikan bendera pun dia dia jadi isu sebab apa? Apa tu bendera? Tak ada benda sangat tu. Sebab asalnya daripada apa? Hali-hali pegang bendera. Ditunjuk gambaran yang lucu dan menyedihkan lah. Jadi mungkin timbul bendera itulah ke dalam maksudnya di dalam negara kita. Kalau bolehlah cerita itu diselesaikan dengan tepat lah oleh pakar betul. Jangan jadi Superman pula masuk TV lah pakarnya kononnya. Tak semestinya masuk dalam TV harus perdana seorang pakar. Tiba-tiba benda itu selesai. Itulah pakar. Sama macam Komodo. Bukan kumpulan bank Komodo. Itu ngarut tu jadi lalai tu. Jadi kita dengan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran. Kalau kita nak baca Quran, kita kena baca tu ayat Quran, dan kena bacalah dengan ayat mula-mula tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia cara nak baca Quran. Itu ada hadis cakap kalau nak baca Quran baca itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tahu benda-benda yang kalau tahu kita bagi tahu kawan kita. Cuma benda penting lah maknanya. Yang akhirat tu, yang keadaan sekarang ini pun gunakan hadis dan Quran. Itu betul. Tapi kena jangan lupa, sampai lupakan perkara yang penting yang sedang berlaku sekarang ini. Sekiranya tentang kita nak selesaikan isu agama, pihak
Kementerian Agama kita pun tidak cukup jentera tu nampaknya untuk yang sebenar-benarnya menyiasat dan mengkaji dan mendakwahkan orang-orang yang tidak berapa faham dan terlanjur dalam pengurusan dan sebagainya. Tidak berapa ramai. Dia orang tu sibuk dengan urusan mereka. Jadi perlulah ada pihak-pihak yang menjadi orang badan yang sesuai untuk menyelesaikan setiap perkara di dalam setiap NGO dan agensi kerajaan dan dalam kerajaan. Dia ada perlu ada badan yang lengkap, bukan badang yang tarik pedang daripada batu. Okeylah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.